الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ba'du. Hari ini kita sambung muka surat 107, perkara yang keempat. Dalam melakukan kerja Islam, ada pandangan yang mengatakan bahawa orang-orang Islam patut mengadakan satu kumpulan politik yang mempunyai pandangan yang luas. Kumpulan ini akan mengambil pendapat-pendapat yang jelas dalam setiap perkara yang dikemukakan. Biarpun persoalan itu dipertikaikan di kalangan ahli ijtihad. Pendapat yang dipilih dan dipegang itu dikenakan ke atas setiap ahli kumpulan. Seseorang Muslim tidak akan diterima menjadi ahli kumpulan ini kecuali orang berkenaan dapat menerima dan beriltizam dengan pendapat yang telah dijadikan pegangan itu, maka ia diiktiraf sebagai ahli. Pendapat atau pandangan seperti ini memerlukan perbincangan yang mendalam kerana ia adalah berbahaya. Kita berhenti, kita tengok huraian. Kita faham dah dalam kitab ini kalau disebut kerja-kerja Islam ni ialah kerja Islam yang dijalankan oleh pertubuhan atau jamaah Islam yang biasanya yang involve dengan politik. Dan kemudian dia ada kepimpinan. Kemudian kepimpinan dia pula ada pula dia punya peraturan. Dia ada pula dia punya undang-undang. Setiap ahli mesti ikut undang-undang dan peraturan itu. Walaupun peraturan dan undang-undang itu mungkin dipertikaikan oleh ahli ijtihad. Ahli ijtihad ni mana ulama-ulama yang boleh berijtihad lah. Maka seseorang yang terlibat dalam mana-mana parti politik yang berlandaskan kepada Islam atau dalam bahasa mudah ni lah parti Islam, dia mempunyai pandangannya yang luas, makna terbuka lah, tidak boleh apa ni kita panggil tak boleh terkongkong. Adakah sikap itu perlu ada pada setiap individu yang bergerak dalam jamaah? Apakah perlu ada sikap itu pada setiap orang yang terlibat dengan jamaah Islam? Sebab pendapat ni dikatakan bahaya juga. Macam baru-baru ni ada orang bentangkanlah, walaupun ia di kalangan orang yang kita mengambil kira aktif dalam gerakan Islam. Matlamat tidak menghalalkan cara, itu common lah kita pakai. Tapi ada setengah-setengah pandangan mengatakan kadang-kadang matlamat juga boleh menghalalkan cara. Jadi kita kena faham, kita tidak perlu
untuk melibatkan diri dalam perkara-perkara yang boleh menimbulkan syubhah, iaitu suatu keraguan, yang mana keraguan itu pertamanya implikasinya menyebabkan bukan sokongan tetapi keaktifan ahli-ahli yang ada dalam jemaah Islam itu akan menjadi suram dan lembab, disebabkan kerana perkara yang diwar-warkan dulunya itu sebagai asas dan dasar sudah tidak lagi menjadi asas dan dasar. Lepas tu seorang pemimpin, bila mana dia memimpin, dia mesti tegas. Kemudian keduanya, sokongan daripada orang yang bukan menjadi ahli. Bahkan sokong dia. So dia akan dilonggar juga sebab dia memberi sokongan atas dasar kerana penegasan. Sikap tidak tegas dengan sesuatu pendirian itu, apatah lagi sikap ketika kita beragama dan beriltizam dengan agama itu longgar, maka sesebuah jemaah Islam itu akan mendapat sokongan yang merosot. Kita bukan matlamatnya sokong. Sebenarnya matlamat kita lah mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Metod yang digunakan oleh almarhum Syekh Said Hawa ini adalah golongan yang mengambil berat soal-soal seperti ini, iaitu istiqamah. Kerana beliau mempunyai manhaj ahli sufi atau tasawuf yang sentiasa beristiqamah dan sentiasa mencari jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang terkenal, dalam sikapnya terhadap pemerintah. Dia kata, aku lebih rela para pemimpin itu mencela aku daripada mereka menyanjungiku, kerana aku bimbang fatwa-fatwa aku akan mencapai keredaan mereka, bukan lagi mencapai keredaan Allah. Jadi ini betul-betul orang yang istiqamah dengan Islam. Itu kita ambil kata-kata Sufyan Ats-Tsauri mengenai mauqif atau pendirian beliau terhadap pemimpin. Mana ulama ni bila memimpin sesebuah parti atau organisasi, maka dia mesti menonjolkan kepimpinan ulama itu. Kalau tidak, jadi ular senduk sajalah. Itu dia. Bercakap ulama yang tidak involve dalam mana-mana pertubuhan, tidak mengapa juga. Mungkin dia bersikap mutahayiz, berkecuali. Tapi kalau sampai keluar fatwa takut dengan pemerintah ini dia sudah kira munafik lah. Ini bukan saya punya kata-kata. Ini kata-kata Ibnu Umar. Ibnu Umar, orang tanya dia. Dia kata, inna nadkhulu ala sultani fanatakallamu bikalamin. فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه قال كنا نعد هذا من النفاق. Kata Ibn Umar, bila orang tanya dia, kalau kita depan pemerintah mengeluarkan fatwa, kemudian di luar kawasan pemerintah fatwa kita lain, boleh ke? Maksudnya takut sangat dengan pemimpin ni. Lalu kata Ibn Umar, kami mengira perbuatan itu adalah perbuatan orang munafik. Dia tak boleh begitu. Maka sebab itu ada bahayanya bila sikap sebuah jamaah Islam itu terlalu terbuka. Bila terlampau terbuka sangat, kita melihat dulu perkara yang kita terbuka dulu. Saya dah bagi tahu dah asas-asas yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Boleh kita tolak ansur dalam masalah khilaf, tapi dalam masalah usul, masalah dasar, kita tidak boleh. Kita tidak boleh bersatu ataupun tolong-menolong dalam atau bertolak ansur dalam perkara tersebut. Jadi bila mana kita nak melaksanakan hukum Allah, itu sudah menjadi dasar kita yang ada termaktub di dalam perlembagaan, maka ataupun di dalam matlamat perjuangan kita. Maka adakah kita sanggup bertanazul atau bertolak ansur atau berundur ke belakang demi semata-mata kerana menuruti kata kawan-kawan kita, sahabat kita, penyokong kita, kerana kita nak mendapatkan sokongan dan pertolongan mereka. Maka di situ sudah terkeluar daripada dasar yang selalu disebut, iaitu matlamat tidak menghalalkan cara, tetapi terpaksa pula berganjak kepada kaedah yang baru,
matlamat kadang-kadang menghalalkan cara. Ini kena faham tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mengeluarkan pandangan, mereka jujur dengan pandangan mereka. Ya. Apatah lagi mereka itu sahabat. Sahabat ini yuqtada bihim, mereka dijadikan ikutan. Sebab tu sahabat-sahabat, zaman sahabat orang tak gelar mereka imam. Sebab dah tak ada orang lain dah, mereka lah yang diikuti. Tapi bila zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, terpaksa menggelar mereka itu imam. Sebabnya imam itu untuk diikuti. Macam mana juga prinsip solat, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dilantik untuk diikuti. Maka begitulah mana-mana kepimpinan dalam sesebuah jemaah, maka dia dilantik untuk diikuti. Sebab itu bila mana orang-orang Islam yang faham, bukan orang Islam yang tak faham, yang faham, maka involvement dia atau penyertaan dalam sesebuah jemaah itu, dia mesti faham kenapa dia ikut. Oh, saya ikut saja je ustaz. Itu salah tu. Sebabnya orang Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam itu kalau sempurna amal agamanya ialah dia akan buat perkara yang mendatangkan faedah pada dirinya. Maka kalau benda saja-saja ni tak ada faedah lah kan. Sesaja je. Nampak? Saya masuk sesaja je ustaz, parti Melayu ni ustaz. Saya saja tak ada. Kan? Dia tak masuk mesti sahaja aku. Sesaja tak ada. Kan? Sahaja aku. Betul kita niat pun sahaja aku. Nawaitu saum Ramadan, sahaja aku puasa. Kan? Ada saja-saja je aku puasa, tak ada. Sahaja aku je ada. Kan? Ini dia parah ni sekalian. Maka sebab itu orang Islam yang faham, maka dia akan melihat dasar sesuatu perjuangan atau pertubuhan itu sendiri untuk dia masuk. Sebab dasar itulah yang akan diikutinya. Dia sebagai manual yang mesti dia akan ikut. Kalau dia masuk tapi dia tak ikut manual tu, dia masuk sia-sia. Ini dia. Jadi satu kita kena faham. Kan? Satu kita kena faham involvement seseorang itu dalam sesebuah perjuangan itu, maka apa sebab dia nak involve. Apatah lagi perkara ini perkara berkaitan dengan agama, yang ada penilaian besok di alam akhirat soal hak dan batil, syurga neraka, dosa dan juga pahala. Suatu perjuangan dengan akidah tak dapat dipisahkan. Baik. Memang benar orang-orang Islam patut mempunyai kumpulan politik dan memang perlu fikiran-fikiran atau pendapat-pendapat mereka mesti jelas. Tengok. Mesti jelas pendapat. Dia tak boleh hari ni pendapat lain, besok lain, lusa lain, tulat pun lain. Ini dia. Dia mesti jelas. Kalau katalah isu pada hari ni, pemimpin yang available, yang tengah merintah ni tidak disetujui oleh bekas pemimpin lama. Oh, betul lah kata dia. Kalau ikut betulnya kena jelas. Dua-dua tak betul. Time kau buat tak betul cara kau. Yang sekarang tak betul cara sekarang. Itulah. Ni contoh lah. Kan? Sebut jelas tak boleh juga. Semua orang faham kan? Time kau kerja dulu, kau buat macam-macam. Tak ada orang nak komen, orang tak berani. Sekarang kau dah pension, kau tengok pula orang yang tengah kerja. Kan? Jadi masing-masing itu dengan manhaj dia. Kita pinjam kata manhaj lah kan. Masing-masing dengan manhaj dia. Dengan metod dia. Dengan cara dia. Dia macam rektor sesebuah universiti lah. Kan? Bila kena rotation orang lain, dia kena akur pula lah. Kan? Dulu kau rektor, sekarang aku rektor, kau dengar cakap aku ni cara aku, dulu cara kau. Kau jangan komen banyak. Kan? Gitulah. Jadi macam mana nak mempunyai mauqif, pendapat yang jelas. Kita berjuang Islam ni jelas. Yang zalim tetap zalim. Yang kamu buat lu zalim tetap zalim. Kalau kamu nak menarik kezaliman kamu kena balik meminta keredaan orang yang kau zalim. Jelas dalam Islam. Dia tak ada nak selindung, corner baring sampai luka lutut, tak ada. Ini dia dengar lain macam. Memang ini macam bukan pendapat penceramah, ini Islam. Satu mana-mana hak orang yang kita ambil pulangkan, itu jelas. Maka sebab itu kadang-kadang kezaliman kita itu mendidik orang supaya menjadi zalim. Suatu pemimpin ini, dia mendidik anak buah dia sebenarnya.
Pemimpin ni dia anak buah dia. Itu anak buah dia ikut dia akan ikut macam mana cara pembinaan dia. Kan? Jadi orang yang dia sudah latih dulu daripada beringus sampailah kan, dah tak dihingus dah. Kan? Jadi daripada beringus sampai naik tocang lah kata orang kan. Maka kamu menghasilkan orang yang sama. Sebab itu dalam perjuangan ni kena faham. Pemimpin dengan anak-anak buah dia, pengikut tu dah akan mengikut corak kepimpinan itu sendiri. Itu dia perjuangan dia tu. Macam kita dengan anak kita lah, lebih kurang sama lah tu. Kan? Ni dia. Kalau bapaknya bangun subuh pukul 10, anak pukul 11. Biasa gitulah. Kan? Hari cuti lah, hari kerja tak. Jadi hari kerja, bapak bangun awal, anak bangun awal. Tapi kena Sabtu Ahad, kena hari cuti umum, sama pukul 11 lah. Kan? Subuh Syafi'i bukan, Hanafi bukan, subuh dinosaur. Itu dia sudahnya. Kan? Jadi maknanya, itulah bila mana seseorang memimpin itu, maka apa yang pernah dia buat dulunya, kesannya terpalit kepada orang-orang yang di bawah ni yang bakal akan naik ke atas. Ya, baik. Kemudian lagi dia, tetapi dengan melakukan sogokan serta memestikannya pula ke atas orang lain, sehingga ke tingkat tidak menerima seseorang kecuali orang yang menerima dan beriltizam dengan pendapat telah disogokkan itu, maka itu adalah satu yang berbahaya. Jadi kadang-kadang pendapat-pendapat tu yang paling bahaya. Kan? Dia pemimpin, dasar dah ada, dah ditetapkan, kemudian dia pakai pandangan dia atau pandangan mana-mana ulama', kemudian dia suruh orang lain ikut, maka bererti dia sudah menyuruh orang lain melawan dasar yang sudah disepakati oleh jamaah. Sebab itu, kerja secara kolektif atau jamaah itu perlu, sebab jamaah lah yang akan memutuskan sesuatu dasar itu menurut persetujuan mereka. Kalau setiap tahun mereka berhimpun 3,000 orang itu berittifaq, iaitu bersetuju di atas satu dasar, maka dia on. Kita masuk, dia lantik, kita tukar. Ataupun cara rasmi kita tukar tapi kita suruh orang ikut cara kita. Tak boleh, ni dia. Bahaya. Tak boleh. Maka kalau orang ini juga mendapat sokongan, kita sudah mengkhianati amanah. Orang khianat amanah ni namanya jebon. Munafik lah. Bahasa Islamnya munafik. Bagi menjelaskan persoalan ini, maka kita kemukakan dalam bentuk seperti berikut. A. Ada setengah-setengah hukum Islam yang jelas dan ada setengah-setengahnya yang tidak jelas sehingga memerlukan ijtihad untuk memperolehnya. Ini asas. Semua orang Islam kena faham. Atau lagi orang dah lama belajar, mesti tahu. Hukum ni ada dua. Satu jelas, satu tak jelas. Jelasnya qat'i, yang tak jelas itu tidak qat'i. Dia panggil zanni. Itu dia panggil qat'i, tak qat'i. Ya. Maka orang yang akan memahaminya bila dia berguru, bila dia ada tenaga pengajar dia. Ulama ataupun para tok guru yang membimbing dia. Ijtihad itu pula tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang yang punya syarat yang tertentu. Dia bukan boleh semua orang ijtihad. Ini bukan ijtihad cari kiblat. Ini cari hukum. Cari hukum. Ya. Orang kadang-kadang orang tanya, Ustaz saya tak faham, Ustaz, macam mana boleh ulama ijtihad bila hukum dalam Quran dengan hadis tak disebut secara jelas? Tak jelas. Atau tak disebut langsung lah bahasa mudahnya. Kan dulu saya sebut kalau contoh muzik kan. Ustaz dulu kita belajar muzik tak boleh, sekarang boleh pasal apa? Pasal ulama-ulama itu dulunya ijtihad. Dulu kata tak boleh, sekarang kata boleh. Sebab apa? Dalil tak jelas. Dia tak boleh sebab apa? Nampak? Sebab melalaikan. Kalau tak melalaikan, Ustaz ngaji dengan mana ni? Mazhab Syafi'i kata iza saqatatil illatu saqatal ma'lul. Benda yang bila mana reasonnya sudah hilang, maka hukumnya pun juga berubah. Asal diharam sebabkan lalai. Kalau tak lalai, boleh ke? Maka cari dalil yang menjelaskan benda ni haram secara mutlak. Macam mana haramnya khinzir, haramnya bangkai, haramnya darah. Nampak? Di situlah ulama berijtihad. Jadi bila dia duduk dalam satu gerakan Islam, tiba-tiba gerakan Islam tu nyanyi lagu nasyid pakai muzik. Dia tak nak bantah dah. Oh, aku ngaji pondok lama tak ada muzik, tiba-tiba kau ada muzik. Kan? Mungkin semasa pondok dulu dia mengaji, memanglah kalau budak pondok bagi main gitar tak mengaji dia. Anda kena faham. Sungguh pun saya pun mengaji dulu, saya tahulah.
Bagi main gitar, dia tak pergi mengaji. Atau tok guru dia marah. Nampak tak? Di situ lah maknanya. Jadi maknanya, kadang-kadang pengharaman itu bukan pengharaman segi hukum syarak, tapi disiplin sekolah lah. Simpan rambut panjang sampai ke bahu, tak haram. Tapi kat sekolah tak boleh, dia sepotong kan. Bila dia kata hukumnya haram, tak boleh. Sebab kerana Nabi sendiri simpan sampai hadnya bahu lebih tak boleh lah. Lebih tu dah perempuan, hukumnya haram. Itu kata hukum. Jadi maknanya itu disiplin. Itu disiplin. Ada setengah-setengahnya mengharamkan tempat tertentu, masjid. Contohnya itu saya pun setuju, kawan lain saya pun setuju. Tak perlu. Sebab tempat ibadat. Kan? Sebab bila kita nak buat satu tu, biar kena pada tempat dia. Likulli maqamin maqala. Apa juga kita nak bercakap, biarlah kena pada tempat dia. Takkan nak sembang main buat apa ni pasal bola sepak dalam masjid dan surau. Tak sesuai kan? Begitulah kita kata, bila mana setiap tempat itu ada kesesuaiannya untuk kita melakukan sesuatu aktiviti. Jadi begitulah dikatakan ijtihad para alim ulama yang memerlukan kepada orang yang cukup syaratnya untuk mengeluarkan ijtihad. Ada kalanya terdapat ramai orang yang mempunyai syarat itu. Kadang-kadang ada satu zaman tu ramai sangat mujtahid dia. Dan dengan demikian terdapat ramai ahli ijtihad, dipanggil mujtahidun. Pada kebiasaannya setiap ahli ijtihad akan berusaha sungguh-sungguh mengeluarkan hukum Allah. Baik, satu lagi. Apakah pintu ijtihad tertutup? Dua pendapat juga. Ada kata tutup langsung, tak boleh ijtihad. Ada kata buka. Ada kata pula dia terbuka dengan syarat bila ada orang boleh berijtihad. Itu kadang-kadang orang awam al-faning al-kafala. Nampak tak? Orang awam yang al-faning al-kafala ni. Jadi seorang kata boleh, seorang kata tak boleh, seorang kata bersyarat, ini pening kepala. Jadi ustaz nak tanya ustaz, tak boleh ke ustaz? Dan Nabi tak pernah kata bertutup. Yang penting Nabi tak pernah kata. Nabi kata la tajtami ummati ala dhalalah. Umat aku tidak akan berhimpun untuk mengeluarkan pendapat yang sesat. Tu je. Satu pentingnya ada jamaah tu, penting jamaah tu ada. Dan kadang-kalanya ulama tu ada juga berijtihad menggunakan kumpulan. Lagi bagus. Lebih daripada 3 maknanya aman. Apa ni orang kata apa lagi, terjamin daripada berlakunya mengeluarkan pandangan-pandangan sonsang mengikut nafsu, tidak lagi mengikut panduan dan asas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebab tu Dr. Yusuf Al-Qardawi mengeluarkan pandangan-pandangannya menerusi satu lajnah dia sendiri yang dipanggil sebagai Kesatuan Ulama Sedunia. Itu contoh dia, tengok. Apa juga yang dikemukakan, hukum mesti mengetahui isu terlebih dahulu. Nampak tak dia punya cara dia tu? Macam dulu kan, mungkin beliau tidak sangat orang kata against atau menentang Syiah, tapi lately ni dia menentang. Sebab kumpulan dia berbagai-bagai orang ada. Ada orang yang menjadi kita kata pakar pemerhati politik Timur Tengah pun juga diambil. Seperti Dr. Abdullah Nafisi yang sudah membuat kajian lebih 30 tahun mengenai revolusi Islam Iran. Boleh faham, tuan-tuan tahu tak isu? Ada ustaz pernah cerita pasal isu dekat Yaman ni. Kalau kita baca WhatsApp, macam-macam tulisan orang keluar kan. Itu tanya ustaz mengaji Yaman. Lain pula kata dia. Ini pergi Yaman tak pernah, tiba-tiba keluar pandangan macam-macam. Kadang-kadang pandangan tu pandangan lama. Dulu punya cerita. Jangan buat sekarang. Ni copy paste and edit. Dari 3 tu. Biasanya copy paste ni copy paste edit. Ni bahaya. Adakah masyarakat Malaysia terdedah dengan pengetahuan apa itu Houthi? Houthi nama kabilah. Pemimpinnya bernama Badruddin Al-Houthi. Kita mesti jelas siapa dia. Apa mazhab dia? Zaidiyah Jarudiyah. Jarudiyah wal Mengarutiyah. Dah confirm lah alifunah waranah wa hancur berkecai. Siapa Jarud ni tuan-tuan? Ahmad Al-Jarudi, orang berasal pada Khurasan. Melampau dalam mengeluarkan pandangan mereka terhadap sahabat sehingga sanggup mengkafirkan sahabat. Badruddin Al-Houthi ni kononnya lah ulama rujukan mereka. Zaidiyah, Jarudiyah. Dia bukan Zaidiyah dia Jarudiyah sekali. Duduk di Iran. Anak dia meninggal dah, Hussein Al-Houthi dibunuh. Yang itu memang siap dia escort sekali tuan-tuan.
Syiah ADS escort sekali macam mana Hezbollah didik dia. Pernah duduk di Iran dan mendapat didikan dengan Hasan Nasrul Syaitan. Bukan Hasan Nasrullah, Hasan Nasrul Syaitan. Bukan Hezbollah, Nasrul Syaitan. Kemudian anak dia Ali Al-Houthi kena buang negeri, sekarang duduk di Almania. Almania mana? Jerman. Kemudian tinggal dia Abdul Malik Houthi. Jadi mana senjata dia boleh dapat, tuan? Senjata dia sama macam apa dimiliki oleh kerajaan Yaman. Kalau setakat memiliki senapang M16, AK-47, orang tak heran. Sekarang ni dia punya kereta kebal pun dia ada. Takut peluru pandu pun ada. Base dia dekat Eritrea. Eritrea negara Kristian, kan? Bayangkan. Macam mana tu? Berlaku gitu. Senjata berat dimilikinya. Ada pula yang defend dia. Kapal Iran dah masuk kat kawasan Teluk Aden. Nampak? Abdul Rabuh lari ke Aden. Tengok kapal Iran dah dekat Aden. Dan Amerika langsung tak tahu serangan tersebut. Sebab tu kita pun tak tahu, kan? Tak tahu, serang. Kalau Amerika dah tahu, kita pun tahu. Jadi kita ni mangsa-mangsa Star Wars semua ni. Star Wars menipu pun percaya. Zaman budak-budak tengok Superman, percaya. Spiderman, percaya. Captain America, percaya. Star Wars, percaya. Inilah berjayanya Amerika membuat kita percaya terhadap pembohongan dia. Ini bahaya. Itu nasihat saya. Apa dia berita yang sumber daripada Amerika. Hatta ISIS sekalipun nak letapis. Bukan berarti kita cokong, tidak. Zaman fitnah ni. Kita memaki hamun orang, buatnya orang tu betul. Macam. Yang macam kawan kita. Kawan kita sembahyang Jumaat maki hamun Tok Khatib, hari Sabtu meninggal. Nah, kau dah ketawa faham tu, kan? Ini. Kan? Tak pasal-pasal, dosa basah. Kau dosa kering ke? Basah. Kan? Kau dah maki hamun Tok Khatib, kan? Hari Jumaat kau meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Kan? Ini. Itu bukan senang. Kau bukan maki hamun tubuh badan orang tu, kau maki hamun isi kandungan khutbah dia. Wa man adlu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Masuk masjid ni biar khaif. Dengar je khutbah walaupun kita bersalah, macam mana pun khaif, takut kita. Jangan cegah. Kita cakap, maki hamun, salah satu daripada bentuk kita macam gertak, cegah orang nak pula kita ada kuasa. Hanya orang main. Bagi mereka yang kerja di samsing-samsing ni. Ini dia. Nampak? Itu. Sebab itu, kita patah balik pada kes tadi. Itulah. Dalam keadaan. Kita lihat berita yang ada pada hari ini. Kita dapat pada mana? Mereka langsung tak tahu. Serangan ini dikuasai oleh Saudi dan lebih pada 12 buah negara-negara Timur Tengah. Masuk Pakistan pun bakal membantu, Turki pun bakal membantu. Saya patutnya pergi Kamil Pas. Tuan-tuan, dah nak tukar duit ni, pukul 9 pagi, pukul 12 nak bergerak ke airport, pukul 5 nak berkumpul, nak flight. Dia telefon cakap penerbangan dibatalkan ke Yaman. Saya tahu lebih awal, kan? Rupanya hantar gambar malam. Rupanya malam kemarin dia sudah melakukan serangan. Nak menghancurkan kubu kuat Houthi. Biar kubu bertukar jadi kubur tu disadar. Saya ada kawan saya dah pergi awal dah hari Ahad. Tak boleh balik sekarang. Dia masuk Hadramaut katanya, kan. Tu kata Syekh Habib Omar tu dia. Siapa yang nak balik nak tunggu-tunggu tu. Ini, kan? Jadi berat juga, tuan-tuan. Dia tak ramai. Dia 3% je. 23% tak ramai. Tapi orang jahat ni bukan tunggu ramai, kan. Dalam sebuah negara pun penjenayah tak ramai. Sikit je. Tapi yang bahaya jenayah dia tu. Jadi kat negara kita ni hati-hatilah. Pesan anak-anak kita yang belajar dekat universiti, kat college. Ada sebuah universiti, tuan, tak payah sebut nama kesamaan kan. Orang atas dia semua mazhab Syiah belaka. Nak apa nak dikata? Kementerian-kementerian banyak, jangan sebut, jangan kesamaan negara. Satu negara Teluk ni nampak dah. Apa berlaku di Iraq? Apa yang berlaku di Syria? Apa yang bakal berlaku di Yaman? Mereka nak sekat ni. Jangan berlaku. Baik, tuan. Apa tak? Baik. Jadi bagi kita ni kena faham betul-betul.
Satu zaman tu bila banyak para mujtahid, maka masing-masing akan berijtihad. Dan tidak semestinya ijtihad dulu kita pakai sekarang. Ini yang bahaya ni, orang sekarang dia pakai ijtihad dulu. Nampak? Ijtihad dulu. Antara isu Syiah yang biasa kena pada kita ni, orang yang ditipu oleh orang Syiah ialah menggunakan nama bekas rektor Universiti Al-Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah, membenarkan mazhab itu. Sebenarnya membenarkan tu kena faham statement dia. Pertamanya, apakah bidang penguasaan Syekh Abdul Halim Mahmud? Jawapannya bukan bidang akidah, tetapi usul fiqah, dasar hukum fiqah. Kenapa dia mengiktirafnya pada zaman itu? Sebab dia dikira juga pandangan fiqah mereka boleh juga diambil, boleh juga dia jadikan sebagai panduan. Itu saja, bukan sudut akidah. Dia banyak orang silap. Tapi sekarang dah tak ada dah. Tu dulu, tu cerita dulu. Bila kita buka kitab, kan, betul orang kata tak fiqah, tak, kenapa ni lain, ni lain, ni lain, ni lain. Ijtihad zaman tu tak sama dengan ijtihad zaman terkemudian. Zaman terkemudian tak sama dengan zaman terdahulu. Ini kena faham, sebab benda tak jelas. Benda tidak disebut tentang larangannya, suruhan dalam Quran dan hadis. Maka setiap ulama itu berijtihad. Dan setiap zaman itu berubah-ubah, berbeza-beza. Maka samalah yang ada pada zaman kita, yang kita hidup, yang kita masih lagi bernyawa pada hari ini. Dulunya mungkin 20 tahun dulunya fatwa itu kita kedengaran, dan selepas 20 tahun itu juga kita mendengar. Berlainan dengan itu tidak heran, sebab mengikut suasana dan juga keadaan. Kita ni dalam gerakan Islam jangan terpengaruh lagi dengan pengaruh revolusi Islam Iran ni sebenarnya. Ini semualah revolusi yang paling bahaya, yang walaupun tidak dikatakan ciptaan Yahudi, tapi lebih kurang daripada Yahudi jugalah. Sebab kerjanya nak menguasai dunia dengan pahaman mereka. Kita nak menguasai dunia dengan Islam. Dan kita tidak sanggup melihat orang Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri. Dia melainkan mereka membunuh kita sebab kerana kita tidak sama dengan mereka. Maka kita mesti sikap kita tegas. Ni dia. Hanya kadang-kadang dia kena tarbiyah. Dia cakap dia tarbiyah oleh pemimpin dia. Lama-lama dia ikut corak itu, dia lupa pula pada dasar. Bila ada pertubuhan dan gerakan Islam di Malaysia ni, telah meletakkan syarat setiap ahlinya mesti ahli sunnah wal jamaah. Berarti kalau bukan ahli sunnah, ahli punah waranah wahanti waranah, dia kena keluar. Wajib keluar. Dia sudah melanggar walak. Itu kan kena faham. Kita tidak tuduh sesiapa sepulan A, B, C, tapi di sini sudah mengetahuinya. Aku tak boleh duduk sini lah, sebab aku langgar dasar. Itulah jadi munafik tu. Jadi munafik. Baik. Pada kebiasaannya setiap ahli ijtihad akan berusaha bersungguh untuk mengeluarkan hukum Allah. Pada kebiasaannya juga seorang itu tidak diberi sifat ijtihad kecuali dia memiliki nilai ketakwaan yang tinggi. Ada orang ilmu orang kata taklah tinggi, tapi takwanya lebih. Ini kemungkinan yang nak dikengahkan oleh Syekh Said Nawar ni ada. Orang punya sifat warak tu. Takwa ada sifat warak. Sifat takut lebih berhati-hati, menghidu yang tidak baik lebih awal daripada tidak langsung menghidunya. Itu paling penting. Sebab ini terdapatlah hadis Nabi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam hadis 40 kita belajar. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada tidak meragukan engkau. Sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Baik. Dengan sifat ini, orang Islam akan merasa puas bahawa satu hukum dikeluarkan oleh orang berkenaan, yakni ahli ijtihad itu bersih daripada hawa nafsu. Yang kita bimbang ialah bila mana ada mujtahid yang punya ilmu yang banyak, tapi ijtihadnya adalah kerana nafsunya saja. Ini yang bahaya. Nafsu. Sama juga lah, kita buat kiasan dah senang lah. Sama juga, ada ulama hebat. Bila orang tadi GST, sabar je lah. Kan? Sabar je lah. Sebab TV masih lagi panggil aku ni. Kontrak aku boleh sign 25 helai ketah. Contoh lah, bukan nak kata. Itu bukan real lah. Contoh. Kan? Sabarlah kita. Itu je lah jawapannya. Berat sangat nak sebut haram. Susah sangat nak baca hadis ke. Kan? Inna sahibal muksifin finnar. Tak jelas lah Ustaz. Hadis kata jelas lah. Neraka tak jelas ke? Kalau neraka tak jelas, ijtihad boleh ijtihad lagi. Apa kata neraka? Api biasa je kot. Kan?
Ya, hukum asal haram. Dia kata dalam neraka, hukum asal haram. Macam juga khinzir, hukum asalnya haram. Ada orang ijtihad boleh kata halal tak? Ustaz, darurat bukan ijtihad, darurat hukum. Darurat lain kita kan. Lepas tu ada ulama' menyatakan, kalau kamu nak kutip, hukum asalnya haram. Perlu tak ambil? Ada keperluan tak? Darurat tak? Daruri dia panggil. Perlu sangat ke? Perlu. Tak cukup duit negara. Ada apa? Ini sekarang masih lagi ada. Kan? Hanya kita terang, jelaskan. Apa susah sangat jelas? Takut sangat ke? Tapi kau tanya kat luar, entah jangan tuduh share itu slot tu 5 minit cakap. Ya lah, memanglah. Tanya lu, aku nak cakap berapa minit? 5 minit Ustaz. 5 minit saya akan pergi straight to the point. Kan? Tapi itulah kadang-kadang tuan. Biasanya dia mangsa ni orang agama juga. Jadi mangsa. Kan? Jadi mangsa. Kan? Dia jarang sangat pemangsa, jadi mangsa selalu lah kan. Tapi itulah hakikatnya. Bila kata Huzaifah bin Al-Yaman, iyyakum wa mawaqifal fitani. Qila wa ma hiya mawaqiful fitani? Qala abwabul umara. Kamu hendaklah berlindung daripada tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah, bencana, huru-hara ataupun yang boleh memburukkan nama kamu. Apakah itu wahai Huzaifah? Dia menyatakan pintu-pintu pemerintah. Kau jangan pergi. Kata ulama, iza ra'aital qari'a yakhtalifu ila al-aghniyai fa'lam annahu mura'in, wa idza ra'aital 'alima yakhtalifu ila al-umara'i fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat qari, pembaca Quran, berulang-alik pergi rumah orang kaya je, itu semua riak belaka kata dia. Orang yang riak. Bila kamu melihat ulama berulang-alik jumpa pemerintah, maka mereka itulah pencuri sebenarnya. Makna habuan dunia dia dapat tu sama macam harta curi. Sebab meluluskan perkara yang diharamkan oleh Allah dengan menggunakan autoriti yang mereka miliki. Iaitulah atas dasar nama mereka ulama'. Rupanya ulah senduk. Ni dia. Allahu Akbar. Jadi sebab tu, seseorang yang memimpin kita, biarlah orang yang wara', yang bebas daripada tuntutan hawa nafsu. Inilah yang Allah tolong kita sebenarnya tuan. Macam mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kadang-kadang ahli-ahli ijtihad itu bertikai dalam sesuatu masalah. Biasanya mereka tidak akan bertikai jika dalil bagi sesuatu masalah itu jelas. Malah hukum arak judi jelaslah haram kan dalam Quran. Jadi tak payahlah orang nak berijtihad. Kita tidak berijtihad dalam perkara itu. Itu dalil daripada kitab dan juga as-sunnah. Apa yang berlaku pada enactment undang-undang Kelantan ni tuan? Ada juga yang bersuara adalah khilaf banyak. Kes rogol ni satunya tak masuk dalam hukuman sebab 100 kali ataupun kena baling, kena apa kita panggil tu? Rejam kan? Sepatutnya masuk lambat hirabah, potong tangan kanan kaki kiri. Tu khilaf ulama', kau nak bangkitkan buat apa? Itu ikut siapa yang nak macam kata-kata orang yang nak buat enactment tu nak ikut kitab, satu kitab. Itu terpulang pada dia sebab nama pun khilaf. Kalau kita tak nak melaksana satu hukum sebab banyak khilaf, tak payah semayang. Ya ke Ustaz? Ya. Banyak khilaf macam cerita kawan saya dekat Perak. Yop, ngapai tak semayang yop kata dia. Artinya banyak sangat khilaf dia. Aku pun keliru tak semayang lah aku. Nampak? Tapi dia kata, tapi empat mazhab yuk wajib semayang. Oh iya ke? Aku ingatkan ada khilaf juga semayang. Tengok. Al-keliru orang dia buat. Jadi banyak golongan-golongan ni. Biar laksanakan dulu. Undang-undang manusia banyak kelemahan. Kenapa kau tak komen? Sebab kau takut masukkan ke munting. Itu senang bahasanya. Tapi undang-undang Allah kau berani komen. Kau setara dengan orang jahat tu. Orang jahat lah, dia bukan nakal lagi, jahat tuan. Biarkanlah itu nama khilaf. Nampak? Lepas tu saya dalam hal-hal seperti ni, kita pegang ni khilaf. Kan? Kalau nak baca bismillah kuat ke tidak, itu khilaf. Macam tu jugalah hukum hudud. Dikatakan Brunei pun ambil, Aceh pun ambil apa yang dibuat oleh Kelantan. Itu dia. Jalankan dulu. Yang penting undang-undang itu dijalankan untuk mendidik. Kenapa tak sibuk benda yang sudah
Disepakati ulama. Jalankanlah potong tangan mencuri. Jalankanlah sebat bagi zina orang belum kahwin. Jalan. Jangan pergi petikai-petikai benda-benda khilaf. Ngaji tinggi tapi itulah. Bangang ni bertingkat. Kadang-kadang kena tegas juga tuan-tuan. Kan? Kena tegas. Ini bukan kata-kata nak cakap maki hamun orang tak tahu pasal, tapi itulah. Kena tempat dia kena bagi tahu juga. Macam Quran sebut kan, orang semayang pun kena maki. Fawailul lil musallin allazina hum fi solatihim sahun. Semayang pun kena maki juga kena. Kena dengan kewil kau. Kalau semayang pun sekejap ada, kejap tak ada. Kan? Kejap semayang, kejap tak semayang. Ini dia. Hal ini demikian kerana dalam keadaan yang jelas begini, iaitu dalam keadaan ada dalil Quran dan sunnah, seseorang Muslim tidak boleh meninggalkan kedua-duanya. Apabila mereka bertikai dalam sesuatu kes, maka pendapat-pendapat mereka dalam kes tersebut dianggap sebagai pendapat-pendapat Islam yang dimasukkan ke dalam syariat Islam dan peraturan-peraturannya. Kalau kita buka dalam kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i lah, dia menegaskan ada dalil sekali. Wajib ikut Quran, wajib ikut sunnah, wajib ikut ijma', wajib ikut qiyas. Bagi mereka melanggar hukum ijma' dan qiyas seperti melanggar hukum Allah. Dia bagi dalil tuan-tuan, bukan pendapat saja, dalil dia bagi. Subhanallah. Jadi di sini pendapat yang dikemukakan oleh penulis ataupun Syekh Said Hawa ialah apabila kamu sebagai seorang mujtahid mengeluarkan pandangan, maka secara automatik orang mengatakan pandangan itulah satu syariat. Maka sebab itu ketika mengeluarkan pandangan itu harus berhati-hati. Bukan berpandukan kepada nafsu, pandukan kepada ketakwaan dan kewarakan. Kata Imam Asy-Syafi'i, para ulama telah bermuafakat bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa perkara yang ditikaikan oleh ulama. Setengah-setengah ulama berpendapat bahawa Islam punya batas terendah dan batas tertinggi. Apa maksud dia? Ada orang dia boleh keluarkan fatwa, ada orang boleh keluarkan ijtihad. Nampak? Mungkin fatwa tu untuk orang yang bahagian yang rendah-rendah, bahagian yang tertinggi namanya ijtihad, mengeluarkan hukum. Kan? Fatwa banyak perbezaan dia. Ijtihad dengan fatwa sekali pandang ada perbezaan, sekali pandang tidak ada perbezaan. Sebab dua-dua masih lagi pendapat. Tapi ijtihad ni biasanya para mujtahid. Fatwa bukan mujtahid, dia para mufti. Itu dah beza istilah-istilah dia. Jadi kita tidak diseksa kalau undang-undang itu kalau kita langgar sebab dia pertikaian ulama. Adakah bererti bila kata enakmen undang-undang Negeri Kelantan, bila menyebat orang yang merogol sedangkan dia belum berkahwin tu, kita besok ke akhirat kena seksa? Tak ada. Sebagai contohlah, bila Rasulullah beri autoriti pada sahabat, sahabat boleh diikuti 4 orang khulafa' Rasyidin. Contoh di mana Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar, hatta Sayyidina Ali sendiri pun menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebatan. Kena zaman Sayyidina Umar 80 kali sebatnya tuan. Nampak? Jangan tu ambil statement, Sayyidina Umar ni dia pandai-pandai lebih-lebih hukum. Kau tanya Sayyidina Umar apa, kau ambil 80. Zaman aku orang minum ni terlalu banyak sangat. Dah berluasa kan. Satu orang lagi kadang-kadang minum tu istiqamah dia. Balik muka dia kena hukum. Bila naikkan hukuman sebatan tu kan, maka mudah-mudahan menginsafkan dia. Itu yang kena faham. Jangan ambil statement, ambil kepala dengan ekor tengah-tengah tak ambil. Ini yang bahaya. Sebab itulah kita melihatkan bahawasanya perbuatan Sayyidina Umar itu ketika zaman ia menjadi khalifah, ketika ia menjadi ketua. Kan? Apakah kita boleh mengatakan besok Sayyidina Umar diseksa ke akhirat sebab lebih-lebih dalam hukum Tuhan ni? Tak ada. Kita kalau kita pukul anak kita, apa tu tak boleh lebih 10 kali. Itu ulama ajar ada adab ni. Lebih 10 dah sama macam hukum hudud dah. Tak boleh. Itu yang paling minima. Kita boleh buat tak lebih pada 10. Itu pun tak boleh main hentam je. Hentam kepala, hentam pinggang, tak boleh. Tapak tangan boleh. Kiri atau kanan. Atau tapak kaki. Nampak? Ada tu kisah tu. Penting kisah kalau kita nak tengok buat satu panduan. Apa satu pedoman. Orang yang kerja tukang sebat penjara tu kan.
Yang kadang Allah tunjuk kafarah kat dunia. Saya tak perasan mula. Ada kat tempat saya lah. Aksiden melibatkan otak lah. Duduk hospital lama. Dia tak ingat, koma. Boleh sedar je, okey. Itu dah tak okey balik. Mana sekejap okey, kejap KO lah. Wire shot itu. Wire shot ni tuan. Sian tengok. Azan juga. Kan? Jadi Bilal. Kalau orang kata dah kau jangan jadi Bilal lah. Sebab tak cukup syarat dah. Rupa kerja dia tu kerja dia. Sebab orang dalam jangah. Orang tu kan bersalah Ustaz. Ya bersalah tapi hukum kau salah. Orang tu salah, kau pun salah. Sebab apa pula? Cara hukum kau salah. Macam mana kau sebab orang? Tengoklah penjara orang tunjuk gambar video kan. Kan? Kali pertama sebab dia dah tertanggal daging tuan. Kan? Tercabut kulit lah dia tu. Siat kulit. Oh ya Allah tuan. Lepas itu pula, dia pula adalah tukang sebat yang old-timer punya. Dia kena pula ajar orang cara sebat. Man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha duna ayyan qazza minhu syai'a. Dia pula ajar sunnah jahat kat orang. Dia tanggung dosa orang yang menjalankan sunnah dia sendiri. Itu sunnah dia tu. Sunnah dia, cara dia, ajaran dia. Tu dia tuan. Pukul haiwan macam tu pun dah berdosa, ni pula orang tuan. Ni dia, ya. Bayangkanlah. Saya dah mula tak perasan tau, orang cerita, tak ya juga. Sepatutnya orang yang baik-baik gitu kan, tukang azan, Allah sayang kan. Dan Quran sebut, rupa-rupa itulah kafarah. Jaga-jaga. Kafarah. Carilah kerja-kerja yang Allah Ta'ala reda, jangan buat kerja macam tu. Semua pertikaian ahli ijtihad beredar di sekitar dua batasan ini. Sama ada tinggi atau rendah, itulah. Pendapat yang terlembut dalam satu kes mewakili batas terendah, manakala pendapat yang tertegas mewakili batas tertinggi. Ada pendapat tegas, ada pendapat yang kurang tegas. Kan? Itu ijtihad lah. Setiap kali orang yang meningkat takwanya, maka dia mendekatkan dirinya ke kemuncak Islam. Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Az-Zumar 18. Orang yang mendengarkan perkataan lalu mereka mengikut apa yang paling baik. Ini memang betul pun. Imam Syafi'i punya mazhab dia akan ikut apa yang terbaik. Itu mazhab Syafi'i tu. Dia punya fatwa dia. Kan? Banyakkan berhati-hati dalam kes apa? Dalam hal-hal ibadat. Itu dia. Dengan macam sahabat tu ada yang berkunut, ada yang tidak, dia ambil lebih baik berterusan je kan. Itulah. Pasal dia pegang orang-orang yang mendengar perkataan, dengar je Quran dan hadis, banyak sangat dia punya riwayat kan. Dia tengok mana yang terbaik, mana yang paling kerap dibuat oleh mereka. Contoh ginilah. Semasa Rasulullah SAW selepas di Mi'raj kan, Isra' dah habis dah, betul Mi'raj pula kan, turun tu. Maka subuh pertama tu dia solat bersama siapa? Bersolat dengan sahabat yang menjadi dia punya, orang kata apa, dia punya saudara mara dia, macam Sayyidina Ali seumpamanya. Hari pertama naik sembahyang sama-sama kita subuh. Sekadar masuk tu subuh. Hari kedua pula lepas tu dia mesti tunggu sahabat kan. Nak kumpul ni, nak tunjuk macam ni sembahyang subuh, waktu dia gini-gini. Sahabat tengok dah dekat cerah ni lah. Jadi bagi Imam Syafi'i, dia akan pegang pada hari pertama waktu solat subuh tu, waktu mengerjakannya. Pada mazhab Hanafi, dia akan ambil waktu hadis yang the latest hadis lah. Situ perbezaan pendapat. Itu dia. Tentang waktu mengerjakan solat subuh tu, orang kata subuh Syafi'i ke subuh Hanafi. Ada yang Syafi'i, ada Hanafi, ada tak ada langsung. Jadi perbezaan tu kan. Perbezaan itulah yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i mengambil pendekatan, dia kata ambillah yang paling terbaik, mana yang paling cepat, itulah dia yang diambil. Mana Imam Syafi'i tak kata salah. Sedangkan kalau ikutkan pendapat Hanafi lebih awal pada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Betul ada orang tanya, habis mazhab Syafi'i sebenarnya apa dia? Sebelum dia jadi imam mazhab. Itu dia ada guru dia Muhammad Asy-Syaibani, ada gurunya Imam Malik, nampak? Dia ambil dulu ilmu orang tu.
Kemudian taraf dia sudah taraf mujtahid, dia tak boleh ikut lagi dah orang tu. Dan dia adalah ulama hadis yang kuat mempertahankan sunnah. Kalau sejarah dia, ada golongan Farmawi. Apa nama golongan Farmawi? Golongan anti hadis dah ada zaman Imam Syafi'i. Maka kalau kita kata Imam Syafi'i bukan ulama hadis, tak berat soal hadis, itu tidak adil. Zaman dia lah mempertahankan sunnah, maka sebab itulah zaman dia suruh orang berat ikutlah sunnah Islam, ambillah jalan yang paling berwaspada dan berhati-hati, khususnya soal-soal ibadat. Asal dia allazina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah. Dengar, ambil yang terbaik. Sebab tu dia ambil kias. Nabi sebut yang kena sama ialah anjing kan, najis anjing yang kena samak tu, kena sertu kata dia. Maka dia mengkiaskan dengan khinzir sebab Allah sebut khinzir dalam Quran, Nabi sebut anjing dalam hadis. Maka dia kata rujukan kita mesti Quran dulu, tu hadis. Kemudian dia melihat rupa khinzir lebih huduh lagi daripada anjing, maka dia mengkiaskan pada dia, maka anjing dengan khinzir dalam kitab dia, dua-dua ni dipanggil mughallazah. So, apa masalahnya? Dia kata dia mengambil dalil, lebih baik aku berhati-hati dalam kes seperti ini. Memang ada seorang argue pula, dia tak sebut oleh Quran Sunnah. Kau pakai tu tak ada masalah. Jangan berhenti menyalahkan orang lain. Sebab dia kata dah, peringkat ijtihad ada dua. Yang paling tertinggi, yang paling terendah. Maka yang lebih berhati-hati tu tertinggilah kata dia. Sebab warak. Warak. Ni dia. Ya. Baik, seseorang hamba manusia tidak akan peroleh hakikat takwa dia, sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak ada apa-apa kerana takut ada yang apa-apa. Itu yang dikatakan dalam sebuah hadis lagi. Nampak? Ada benda kita buat, alah kau buat tak ada apa-apa punya lah, tapi dia tak buat juga sebab warak. Nampak? Kan? Macam dia kata orang perempuan, kalau dah elok pakai stokin, dia kata alah, anti pakai stokin pada khilaf. Dia pakai stokin biar lantak dia. Kan? Tutup aurat sempurna lagi bagus. Ini khilaf, Hanafi tak apa, Syafi'i kata tak boleh. Nampak tak? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apanya, orang tengok tak ada apa-apa. Tapi dia warak kan? Dia tinggalkan benda tak ada apa-apa itu sebab takut akan berlaku yang lebih apa-apa lagi. Yang tak apa-apa lagi. Itulah dia. Ini dia. Kadang-kadang orang mengaji tinggi tu, kadang-kadang bodoh dia tertingkat. Susah juga. Alah khilaf. Dia tengok kan, asalnya nampak kaki dia, tapi sebab tak pakai stokin nampak betis. Itu Imam Syafi'i dia keluar daripada pandangan kaki dikira aurat. Itu dia. Jelas kan? Ayo kita faham yang tu, insya-Allah dah tak keliru dah. Lepas tu dengar kuliah wali pula keliru balik. Itu masalah. Kau tidak kan main Quran Sunnah. Ada soalan tanya insya-Allah, ada soalan. Okey, tak ada soalan, alhamdulillah, maknanya tuan-tuan faham. Dan insya-Allah tuan, siapa yang ingin untuk menyampaikan sumbangan kepada pihak sekolah kami masih lagi mengalu-alukannya tuan-tuan, dan doa-doakanlah kami agar Allah Taala mudahkan urusan kami untuk menghantar para pelajar ke luar negara tuan-tuan. Nampak-nampak Yaman ni konflik kalau ikutkan dia punya tarikh penangguhan dia hari ni, tapi sebenarnya memang tak boleh. Sebulan belum tentu lagi, kita dapat maklumat sana pun sebulan belum tentu lagi tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan doa-doalah. Jadi memang tugas saya sebagai YDP ni hanyalah tugasnya selain berkumpul dana ialah meninjau peluang menyambung pelajaran di luar negara. Jadi setiap kali cuti semester itulah saya trip tuan, pergi cari mana yang sesuai, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Kita tak mahu tuan pelajar kita hanya belajar di dalam negara saja, timbullah ilmu di luar negara sana tuan-tuan. Kan? Wallahu a'lam bisawab. Jadi tangguh majlis dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.